Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Real Cooking with Jasmine. Jadi pada yang dah subscribe, terima kasih. Pada yang belum subscribe tu, saya minta tolong sangat tekan butang subscribe di bawah supaya anda tak terlepas video-video menarik daripada saya selepas ini. Jadi untuk menu hari ini saya akan kongsikan cara untuk membuat murtabak mini, di mana kulitnya nanti kita akan menggunakan kulit popia yang biasa kita beli di kedai-kedai tu. Resipi ni mudah je sebenarnya, dan saya akan sharekan juga macam mana cara nak membuat inti murtabak yang sedap. Rasanya seakan-akan kita beli murtabak di bazar ataupun di pasar-pasar tu. Jadi jom kita lihat bahan-bahan dan juga cara-cara untuk membuat murtabak mini. Okey, sekarang saya tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan. So bahan utama yang kita perlukan adalah 400 gram daging kisar. Yang ni saya gunakan jenama Ramli. Dia ada saiz kecil dengan saiz besar. Saya suka jenama Ramli ni sebab dia jenis berkeping-keping macam ni. So kita senang kalau kita nak pakai satu keping, kita just bawa keluar satu keping. Yang ni saya gunakan 2 keping. Setiap keping ni 200 gram. Okey. Kemudian kita akan menggunakan lebih kurang 5 ulas bawang putih, 1 inci halia, 2 biji bawang besar. Kemudian rempahnya pula saya akan gunakan serbuk cili lebih kurang 1 sudu besar. Dan rahsia untuk dapatkan inti martabak yang sedap adalah kita akan menggunakan rempah biryani. Banyakkan resepi saya tengok orang menggunakan rempah kari. Tapi boleh juga kalau anda suka rasa kari, boleh gunakan. Tapi kalau anda nak rasa martabak macam ala-ala kita beli di pasar atau di bazar tu, kita gunakan rempah biryani. Kemudian kita akan gunakan beberapa biji telur. Dan juga kemudian kita akan gunakan kobis. Kobis ni optional, tapi bagi saya kalau letak lebih sedap lah. Okey, yang pertama sekali kita tumbukkan bawang putih dan juga halia. Tak perlu lumat sangat pun tak apa. Okey. Okey, untuk bawang besar ni pula kita akan potong dadu. Bawang ni kalau kata anda suka nak letak lebih, boleh letak lebih. Ikut pada selera masing-masing. Okay, kita buat dadu-dadu macam ni. Okay, mula sekali kita panaskan minyak sedikit untuk. Kemudian kita tumiskan bawang putih dengan halia yang telah ditumbuk tadi. Kita tumiskan sehingga naik bau. Okey, bila bawang putih ni dah wangi, dah agak kekuningan, kita masukkan daging kisar kita. Okay. Kita kacau-kacau bagi daging ni masak. Okey, sambil kita tunggu daging masak, kita bancuhkan rempah biryani ni bersama dengan 1 sudu besar serbuk cili. Okey. Kita letak air sikit, jadikan dia macam paste. Okey, kemudian kita masukkan rempah kita. Okey, kita perlahankan api, kemudian kita biarkan rempah dan juga daging ni masak. Kita tunggu sampai sedikit kering. Okey, bila rempah dengan daging ni dah kering macam ni, kita boleh tambahkan satu lagi bahan, iaitu sos tomato. Yang ni optional, lebih kurang dalam 2 sudu makan. Kalau tak ada tak apa, boleh skip. Kalau kita letak sos tomato ni, dia akan rasa macam, bukan masam sangat, macam masam tomato. Sedap kan, macam lemak-lemak sikit masam itu. Kemudian kita dah boleh masukkan bahan perasa, tepung garam,
Bubur gula. Sukatan ni ikut pada kita lah, ikut selera masing-masing. Ada yang suka manis-manis sikit, ada yang suka tak nak bubur gula langsung. Okey, kemudian saya letakkan sedikit Ajinomoto. Ikut pada pilihan masing-masing lah. Nak letak boleh, tak letak boleh. Nak guna pasti sedap ke, pasti ayam ke pun boleh. Kita gaul-gaul rata. Kemudian barulah kita masukkan bawang besar yang telah dipotong dadu. Kita masak sekejap sehingga bawang merah ni sedikit layu. Okey, bila bawang-bawang dah layu boleh padamkan api. Tapi sebelum tu anda rasalah dulu dah cukup tak garam gula dia. Kalau boleh rasa tu biar strong sikit, biar kuat sikit. Sebab saya akan letakkan kubis dan telur asin. Maknanya dah masak ni, kemudian baru saya campurkan, kemudian baru kita buat murtabak. Tapi kalau kata anda nak buat murtabak frozen, saya rasa lebih baik anda masukkan telur dengan kubis siap-siap, kemudian gorengkan dia sekejap. Sebab kita nak simpan kan. Okey, kalau dah macam ni, kita boleh padamkan api. Okey, saya nak masukkan 3 biji telur untuk kesemua adunan inti ni. Tapi kalau kata anda duduk kat rumah seorang-seorang ke kan, yang mana bujang tu nak makan sikit-sikit, boleh simpan adunan ni, simpan dalam Tupperware elok, masukkan peti ais. Bila nak makan, just ambil 2-3 sudu macam ni, campurkan dengan telur dengan sedikit kubis. Ikut portion yang kita nak guna pada masa itu. Okey, kalau kita nak makan satu family, kita just bancuh sahaja kesemuanya. So kita masukkan 3 biji telur. Dan kita kacau. Kemudian saya masukkan kubis. Kubis ni ikut pada kita. Banyak ke sikit kita nak guna. Okey. Kalau kata anda tak nak letak kubis tadi, just terus boleh bungkuskan dengan kulit popiah inti ni tadi. Kalau nak tambah sayur, macam ni lah. Kalau kita nak balut menggunakan kulit popiah, kulit popiah ni ambil saiz yang besar. Biasanya saiz besar ni dalam satu paket dia ada 40 keping. Kalau saiz kecil 50 keping. Jadi ambil yang 40 keping. Brand tak kisah, brand apa-apa pun boleh. Saya pakai brand ni. Okey, kemudian kita letakkan inti martabak kita. Yang ni ikut pada kita, agak-agak dalam 1 sudu lebih sikit. Kemudian kita lipat kedua-dua belah. Kemudian kita nak bagi cantik, kita buat bentuk sikit. Kemudian saya ambil 1 sudu tepung gandum. Kita bancuhkan dengan air. Tak perlu pekat-pekat, cair-cair pun boleh. Kita nak buat sebagai pelekat ataupun gam. So kita sapu sini. Dan kita lipatkan. Okey. Sebelah sini pun sama. Kita sapukan sedikit. Okey, kemudian kita lekatkan. Okey. Okey, rupa dia macam ni Okey, sekarang saya nak tunjukkan resepi macam mana kita nak buat jeruk bawang ataupun sirap bawang. Bahan-bahan kita perlukan 2 biji bawang besar. Kemudian kita hiriskan. Okey, kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk. Kita ramas sikit, tak apa, bagi dia terpisah dan bagi aroma bawang tu keluar. Okey, kemudian kita masukkan 1 cawan air panas. Ini setengah cawan. Masukkan lagi setengah cawan. Gaul. Kemudian kita akan masukkan cuka, sama juga 1 cawan. Sebab kuah bawang ni sebenarnya kita nak makan jeruknya, jadi memang kena pakai cuka yang agak banyak. Kalau 3/4 pun saya rasa okey, kita guna 3/4. Alright.
Okey, kemudian kita letakkan sedikit sirap ros. Kita memang kena guna sirap ros supaya bau jeruk bawang ni wangi. Kita masukkan sikit, agak-agak je. Okey, kemudian kita masukkan gula pasir lebih kurang 3 sudu. Kemudian kita masukkan garam. Dan kita gaul. Mana kita rasa cukup tak gula garam dia. Kita nak biar balance, ada rasa masam, manis dan juga masin. So saya tambahkan lagi 2 sudu gula sebab kurang manis. Kalau anda nak buat sikit, boleh buat separuh je dari resepi ni. Dah siap lah sirap bawang ataupun jeruk bawang kita. Okey, kita sediakan pan, kita letakkan sedikit minyak. Kemudian pastikan kita guna api yang sederhana atau kecil je, jangan guna api besar sebab nanti dia cepat hangus. So, untuk elakkan tu kita guna api yang sederhana je. Kemudian bila kita nak goreng, sebabkan kita guna kulit popiah, kat belakang ni dia senang nak mengeras atau sebab dia kulit popiah kan. So saya punya tips, sebelum kita nak goreng tu kita sapu air sikit biar dia lembab-lembab sikit. Okay. Dan kita masukkan menghala ke bawah supaya bahagian bawah ni melekat. Kalau minyak belum panas sangat pun tak apa, minyak panas sikit pun dah okey. Sebab kalau panas sangat, macam saya cakap tadi, dia senang nak hangus. Bagi dia lembab. Okay, kita biarkan, gunakan api yang sederhana atau perlahan saja. Okay, kita intai-intai sikit bahagian belakang. Kalau dah keperangan, kita boleh terbalikkan. Okay, kita check bahagian belakang. Okay, kalau dah macam ni tu kira dah masak, boleh dah kita angkatkan. Okay, dah siap resepi kita hari ni, murtabak mini bersama dengan jeruk bawang. Boleh juga kalau kita ada kuah dal ke kuah kari pun boleh digandingkan dengan murtabak mini ni. So sekarang saya nak rasa, kita ambil sekeping. Kemudian kita try potong. Okay. Okay, sekarang saya nak rasa, kita letak sikit jeruk bawang ni. Saya suka jeruk ni banyak-banyak sikit. Okay, kita rasa. Dia rasa garing-garing. Memang 100% sedap sangat. Martabak mini ni memang tak kalah dengan martabak-martabak yang selalu kita beli kat pasar ataupun bazar. Dia ada extra rangup lagi. Kalau kita gunakan kulit popiah. Jadi anda semua kena cuba, rugi tahu tak cuba sebab resepi ni memang best sangat. So lagi satu, jangan lupa tekan butang like. Tekan like dia, senang je kat bawah tu. Kemudian share, kemudian komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya anda tak terlepas video-video menarik daripada saya. Jadi semua kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye!